Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sesi petang ini akan diteruskan lagi dengan forum interaktif dengan topik Embarking with New Technology, Ready or Not. Majlis mempersilakan moderator forum, Profesor Madya Dr. Ahmad Tarmizi Harun bersama 3 orang panel forum iaitu Encik Muhammad Halil Harun, Ketua Property Service Department TNB selaku Ketua Panel, Ayar Ahmad Rizwan Abu Bakar, Jurutera Awam Penguasa Kanan JKR Malaysia, Encik Sufian Sahabuddin, Pengarah 6 Design Office Nir Berhad, untuk naik ke pentas dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada semua warga Sabah dan juga para penonton yang menyaksikan forum ini secara live melalui webpage CIDB. So, saya Dr. Ahmad Tarmizi bin Harun, Group CEO of UMP Holdings Nir Berhad, anak syarikat penuh Merdeka Universiti Malaysia Pahang, akan menjadi moderator pada sesi pada pagi petang ni lah. So bersama dengan saya kita ada 3 panel yang didatangkan khas dari Semenanjung. Satu ialah Mr. Muhammad Halil Harun. Yang kedua ialah Ayar Rizwan mewakili JKR, Halil Harun daripada Tenaga Nasional Berhad. Dan yang ketiga ialah Cik Sufian daripada 6 Design. So basically composition yang kita ada pada hari ini mewakili satu ialah private sector TNB. Second, public sector. Satu lagi ialah BIM consultant untuk menggambarkan kesediaan industri sama ada sesuai dengan topik kita iaitu are we ready or not to embark on digital technology dan juga digital construction ni. So pada sesi pagi tadi kita telah mendengar pelbagai metodologi, teknik untuk menggunakan digital teknologi, covering daripada BIM, non-BIM dan juga lain-lain. So untuk sesi pada kali ini lebih kepada sesi interaktif, memfokuskan kepada ketersediaan pada 2 peringkat. Market demand driven by the client, which is dalam konteks ini CIDB, JKR dan juga TNB, dan juga kesediaan wakil yang pernah membuat projek kepada klien berkenaan. Kenapa benda ini penting? Kalau kita tengok sekarang ni, selepas pasca pandemik, industri peminat kita sekarang ni dihimpit dengan pelbagai cabaran lah. Antaranya ialah nilai ringgit semakin lemah, peningkatan mendadak dan juga ketidakstabilan harga barang dan juga masalah tenaga mahir dan pelbagai masalah lagi. So dalam konteks ini memerlukan satu teknologi yang betul-betul boleh mengoptimumkan penggunaan tenaga dan juga kerja, kualiti, kos dan juga lain-lain. Jadi oleh sebab itu yang mana possible penting untuk kita tengok apakah teknologi-teknologi yang sesuai supaya semua pelaksanaan itu dapat dioptimumkan dengan sebaik mungkin. Okey, sebelum saya meneruskan kepada sesi pembentangan oleh setiap panel. Okey, kali ini untuk Sabah kita buat berbeza sikit. Untuk sesi forum kita akan start dulu dengan introduction by myself. Lepas pada tu kita akan ada presentation slide oleh setiap panel lebih kurang 10 ke 15 minit untuk memberikan gambaran dulu daripada angle mana dia akan bercakap nanti. Dan lepas pada tu baru saya akan start bertanyakan soalan lah berkaitan dengan situasi semasa dan juga macam mana teknologi dapat membantu dalam konteks kita ready ataupun tak ready. Dan diakhiri dengan soalan open by the public sama ada di floor ataupun di online nanti. Okey, untuk presenter pertama ni sebelah kanan kiri saya, Encik Muhammad Halil Harun. Beliau merupakan lead for project management and control TNB under property service development. So mempunyai pengalaman yang agak lama, lebih 30 tahun dalam project development, kejuruteraan dan pembinaan meliputi projek power plant, power grid system dan juga real estate untuk TNB. So untuk Tuan Halil, beliau akan membuat pembentangan ringkas berkenaan dengan aplikasi digital teknologi dalam sebuah projek di TNB. Dan
Pembintangan ini juga akan memberikan gambaran yang jelas terhadap expectation dari TMB sendiri bagi projek-projek di masa hadapan lah. So yang ini akan memberikan maklumat yang penting kepada pihak kontraktor untuk menyiapkan diri dan juga meningkatkan kompetensi bila nak bid projek-projek di bawah TMB secara khusus ataupun projek-projek private sector secara umum. Okey, untuk pembintangan kedua kita ada daripada IR Ahmad Rizwan, Ketua Unit Building Information Modelling, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, yang ini mewakili JKR Ibu Pejabat Malaysia. So berpengalaman 22 tahun dalam sektor pembinaan dan mula bekerja di JKR semenjak tahun 2003. So penglibatan dalam BIM secara spesifik ialah selama 12 tahun dan beliau terlibat dalam perancangan strategik, pelaksanaan projek dan juga pembangunan BIM dari aspek plan bisnes, kompetensi, proses kerja dan juga piawaian dan juga teknologi. Yang mana pihak Rizwan akan menjelaskan pula expectation ataupun keperluan yang dijangkakan oleh pihak kontraktor bila nak memasuki tender-tender projek kerjaan. Manakala untuk yang ketiga kita ada teknologis Sufian Sahabuddin. Jawatan ialah pengarah SIS Design Office Sdn Bhd, berjabat di Kuala Lumpur dan juga Melbourne. So mempunyai pengalaman 16 tahun di dalam industri pembinaan dalam dan luar negara. So kebanyakan projek ni yang ni special sikit pasal dia banyak terlibat di Australia, Ireland, China, Vietnam, Philippines, of course selain Malaysia lah. Merupakan rakan aktivis saya juga di industri pembinaan, melibatkan transformasi digital dan juga cadangan-cadangan implementasi kepada berbagai kerajaan lah, sama ada melalui CIDB, PEM, Kerajaan Negeri Johor, universiti-universiti dan juga lain-lain. Dan terkini beliau juga merupakan entrepreneur untuk nasi lemak berjenama balut. So kalau siapa pergi ke Kuala Lumpur tu, jemput-jemput datanglah untuk menikmati nasi lemak. Ni special sikit. Dia ada 4 sambal nasi lemak. Nak tahu kena Google. Okay, so without further ado, saya ingin menjemput first panel kita, Tuan Halil Harun. Nama bapa sama tapi bukan adik-beradik. Okey, Tuan Halil Harun untuk membentangkan berkaitan dengan pelaksanaan digital transformasi dan juga construction revolution punya teknologi di dalam projek-projek di TMB. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Again, saya berada sini bukan sebagai expert, tapi as mentioned by Prof tadi, from the private sector main stakeholder, dari segi readiness of dalam particular ni TMB to adopt new innovation, new technology dan juga digitalization dalam construction di TMB. Kalau tengok slide tu, I need to promote net zero 2050 of TMB lah. Benda ni tak boleh lari daripada TMB. In fact, this is the overarching strategic theme of TMB, and kita leveraging on digitalization of construction dan juga any our asset. Yeah. So IR 4.0 is big for TMB, and I think we spend a lot of money to digitalize TMB, the whole operational and supply chain of TMB sendiri. Again, it started dengan reimagining TMB in 2016. What it means by reimagining TMB, because we face perfect storm dalam industri utilities ni, whereby decarbonization, new technology that disrupt current technology, expectation daripada stakeholder, investor dan sebagainya. Jadi we have to think differently. We have to zeroize our existing operation dan business model and looking at new things. Kalau dulu kita planted more coal-fired power plant, and I think as what if you already know, TMB akan scrap coal-fired power plant seawal 2029. Jadi what's next? So we have to think of new technology innovation. Itu bukan hanya dari segi aset, but to construct it as well. This is the landscape of TMB. The whole life cycle of asset TMB will be digitalized. We are in the midst of implementation phase 2. By quarter 4 ataupun quarter 2 or quarter 3 next year, we'll be doing compatibility tests. And finally, hopefully, inshallah, by 2024, most of the asset life cycle will be very much digitalized in TMB. Ini bukan hanya melibatkan power plant, transmission line, infrastructure, but juga semua premises dan
properties di TNB lah. Yeah. Again, I would like to share one flagship project kami di Bangsa, new TNB HQ yang akan menggantikan our old HQ yang dah berusia lebih 60 tahun, ya, yang dah already recognized by UNESCO sebagai the old heritage building. That's the building next yang nampak flag Malaysia tu, ya. So the next one is our new HQ. That will facilitate lebih kurang almost 3,800 staff all over Klang Valley. Dekat sini kita, walaupun kita accommodate 3,800, but kita adopt a new norms of working. Kita panggil tenaga way of working. The ratio of work in the office and home is 70-30. Jadi workstation yang kita provide with the ratio 1:3 lah lebih kurang. Yeah, and all staff will be equipped with laptop and full 5G connectivity within the building, because TNB pun ada a new subsidiary on telco, Alo, yeah, that I think we roll out the 5G especially in Semenanjung. This building also I like to highlight that is a GBI platinum GBI rated building. Therefore, the energy efficiency is huge, big in our design. Again, we supported CIDB disruptive technologies, but we don't have all the 12. We embark on 5 disruptive technology that we implementing at Platinum. All in all, again, it's contribute to sustainability goal of TNB, yeah, with low carbon design dan sebagainya. I would like to give some snapshot of the video on the development. Hope you can have a clear picture, the whole humble, modest development by TNB. It occupies about 14 acres of land di kawasan Bangsa, next to Pantai Hospital. Those familiar dengan. So our beam, again, as what have been deliberated presented by the earlier speaker, the benefits of it, we can use 4D, time-lapse. Basically, we install about 20 CCTV around the compound, using extensively aerial photography to pitch our progress and also asking more budget daripada our stakeholder. So inshallah this is previous photo. We will move in December, 1st December. So again, the application of BIM where we can actually integrate the virtual and also reality. We can, I think there are a lot of experts here familiar with this, and some of you who actually adopting BIM. We can basically walk through the BIM virtually and also in reality as well. And again, I think the benefits, we really experience a huge benefits by adopting BIM. A lot of lean process solution that we managed to achieve through BIM. Yeah? Maknanya kita compress activities yang maybe take about 1 month and give real detailed analysis on the BIM, kita dapat reduce to about 2 weeks. And this is Metapod, again, is very much used in a development project that we basically scan the space and visualize it to pitch to our stakeholder, especially we're adopting for our change management program. Again, this new whole process for BIM, I don't have to deliberate on it, but if you see the numbers, there are about 11,000 openings that are being coordinated. It's a huge. Just imagine if you have to go back to the old days to coordinate all the openings between the M&E services, the architect and whatnot. There'll be a really horrendous exercise, yeah. And the MPP clashes about 2,000. The fact that we are able to actually identify early, to be frank, that we still are facing interfacing issues, but very much minimized. With these 2,000 earlier clash detections, we basically be able to relook our baseline work program and improve the baseline work program. One of the things that we are able to actually complete by end of this year, all due to this
extensive applications of BIM, and not only the graphic wise, but the way we analyze the BIM, yeah, for our decision making. These are some application BIM during the pre-construction, where we actually build the work program into it, so that we can actually work out the baseline in a more pragmatic way. Also, kita ada barcode whereby we actually post dekat those spaces. So if those people wants to check the drawings, they can actually scan. They can see all drawings pertaining to that particular area. Yeah. This is one example of BIM. All the barcode on the equipment, where you can actually scan and then have direct access real time to all those documents or building databases. In terms of IBS, I will not toast on this IBS adoption, though we are slightly above the CIDB baseline of 70%. But all in all, because this is a unique building, you know, architect, they always design a unique building. This is designed by Woods Bagot from Melbourne, Australia. So it's very much futuristic. Our friend is from Melbourne, he knows how Woods Bagot designed the building. Yeah. Again, this Metapod, we have already upgraded just with the 360-degree camera with a Metapod scanner. We also use Holo Builders in our job that we use extensively during our weekly progress meeting, design coordination, and even more importantly, to convince the stakeholder that the project runs smoothly and managed effectively. Again, these very much, if you see how we can actually compare the 3D BIM against the actual visuals at site, this helped tremendously during the MCO, whereby we can come to site. But again, TMB has a special privilege that being a utility and is critical services, we are able to actually come. But again, we work remotely together with our consultant to actually validate and supervise the construction at site. In terms of data, we have a huge blockchain data in the project, very much coordinated by our consultant, led by Turner International from US. Then the owner as well as the contractors have access to the database that is basically stored in the cloud. Yeah. Basically, in the jobs you don't see a lot of papers. I would say merely about 10%. The rest of it is all done online, including claims and even payment from TMB connected to the TMB financial system that we pay through online, all the invoices and whatnot. I must say that the contractor, you can check with Suncon, they get paid by TMB in 4 days' time. Yeah? So that's how we utilize the utilization and the state of the art in terms of managing project that will tremendously benefit the project. Again, with those data, we'll be able to actually consolidate and retrieve in the dashboard. We are using Power BI for the project information, project progress, even on financial progress. This is to be shared real time, even with my CFO, because this job is big for TMB. It's about 1 billion worth of 1 billion job. There's certainly to the major interest of the board, CEO, and also CFO. I would say the risk management is superb. Be able to actually manage the risk much better. So far, alhamdulillah, no major risk has been triggered. The fact that we manage the risk much earlier, thanks to BIM adaptations, to be frank. Last but not least, also on safety. I think safety is huge and big in TMB. Though it's quite extensive building work, but alhamdulillah, I would say that we just recorded about 6 million safe man-hour for this job. Yeah. Again, I don't want to dwell so much of these challenges. I believe all panels and everyone on the floor bear the same kind of brand from the external challenges. But I believe this is the forum where we can actually share opinions and see how we can move forward and accelerating digitalization in construction. That's about it from me. Thank you very much, Prof. Okay, terima kasih Tuan Halil for the very precise dan juga sweet presentation.
short and sweet to give us some insight of what currently happening at the TMB level. So next we move to GKR, Rizwan, to talk about the technology implementation in GKR as a general and specific with the focus on information modeling. Please welcome Mr. Rizwan. Okay, terima kasih Profesor Madya, Dr. Tamizi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, good evening. Selamat petang, good evening. Okay, ini boleh skip ya. Sorry. Okay. Okay, untuk makluman semua okay, actually penggunaan teknologi 4IR dalam pelaksanaan projek JKR ni ada setengahnya kita buat mandatory lah, dan sebahagiannya kita terpulang kepada kontraktor dan perunding sama ada untuk menggunakan teknologi terbaru atau sebaliknya. Sebab kita nak buat mandatory ni pun ikut berperingkat lah. Okay, yang paling utama sekali ialah kalau kita lihat di sini ialah Building Information Modeling, BIM, di mana kita dah implement BIM ni sejak tahun 2008. Okay, 2008, tetapi pada ketika itu kita lebih kepada awareness dan fundamental. Okey, pelaksanaan BIM ni kita mula lebih serius pada rancangan Malaysia ke-11, hari ke-11 pada tahun 2016. Di mana pada ketika ini kita telah menetapkan sasaran KPI kita. Di mana pada ketika itu kita tetapkan 10% projek bangunan, ya, projek bangunan saja bernilai 50 juta ke atas dilaksanakan secara BIM. Itu antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan pada RMK12 mulai tahun lepas 2021 kita telah melancarkan KPI terbaru berdasarkan surat arahan KPKR pada Ogos 2020, di mana kita telah tetapkan projek bernilai 10 juta ke atas, sama ada projek bangunan atau infra dilaksanakan secara BIM, ya, sebanyak 50% projek 10 juta ke atas. Dan terdapat kenaikan setiap tahun, di mana tahun 2022 kita ada 60% projek dilaksanakan secara BIM. Okay. Next kita ada Cloud and Real Time Collaboration. Okay. Di sini secara dasarnya kita di JKR kita mempunyai satu sistem CDE yang digelar J-Cloud. Okay. J-Cloud ni kena sebut betul-betul lah, jangan J-Cloud J-Cloud. J-Cloud ni internal sistem yang kita develop by JKR staff. Tapi pada masa yang sama, kita galakkan kontraktor dan perunding menggunakan juga sistem CDE yang disediakan oleh sistem provider, seperti Autodesk BIM 360, ProjectWise dan sebagainya. Ini penting untuk kita menggalakkan pelaksanaan BIM peringkat BIM level 2. Okey, dan seterusnya kita ada prefabrication and modular construction. Kalau kita dulu masa kecil dulu kita biasa main Lego. Ya, main Lego. Kali ini kita main Lego yang saiz besar, actual size. Ini dinamakan prefabricated pre-finished volumetric construction atau PPVC. Panjang nama dia. Saya sebut PPVC sajalah. Kadang saya pun terlupa juga nama penuhnya. Okey, kita telah laksanakan projek rintis di beberapa sekolah di Putrajaya. Dia kalau projek sekolah tu dia agak ekonomik lah kalau kita menggunakan PPVC ni, kerana ia memerlukan repeatable modular. Okay, next kita ada autonomous construction. Di sini ada satu projek BIM di Rumah Keluarga Angkatan Tentera atau Arkat Gemas. Kita menggunakan digital IBS, ya, provided by Gamuda. Di mana model BIM yang kita bangunkan telah digunakan oleh syarikat IBS iaitu Gamuda secara digital, ya, fabrication digital, secara robotik lah, ya. Dia menggunakan info daripada model untuk membangunkan komponen IBS. Dan seterusnya augmented reality dan visualization, AR dan VR lah. Ini saya rasa banyak projek telah menggunakan sistem ini, dan salah satu projek JKR ialah Hospital Pendang. Ini lebih kepada untuk mendapatkan visualisasi yang lebih jelas, terutamanya kepada pelanggan supaya mereka lebih memahami konsep mereka bentuk yang disediakan oleh mereka bentuk. Dan yang terbaru kita ada 3D scanning dan photogrammetry. Actually benda ni bukan benda barulah, tapi di JKR kita baru saja kita laksanakan beberapa projek penyediaan lukisan terukur bangunan sedia ada ataupun as measured drawing untuk khususnya bangunan-bangunan persekutuan.
Kalau macam di sini ada Wisma Dam Bandang lah. Dia merupakan salah satu bandar persekutuan. Kita sekarang ni tengah untuk mendapatkan persijilan semula bomba, kelulusan bomba, kita perlu menghasilkan estimated drawing, tapi kita buat secara BIM. So di sini konsesi dan kontraktor yang terlibat perlu menyediakanlah dalam bentuk BIM. Okey, next kita ada big data dan predictive analysis. Okey, kalau kita sebut tentang BIM tadi, BIM ni tentang information. So kita gunakan informasi ini untuk pelbagai tujuan. Itulah data yang ada tu kita gunakan. Seperti contoh di sini kita menggunakan dalam penarafan hijau atau di CIDB kita panggil MyCREST, atau mungkin di luar ada Green Building Index GBI. So kita gunakan data ini kita untuk buat green rating. And then kita juga gunakan data ini untuk kejuruteraan nilai atau value engineering di peringkat reka bentuk konsep. Dan seterusnya pengurusan aset, ini kita masih lagi dalam R&D ya. Dan pelan ukur serta rekod SI. Kesemua data ni kita akan digitalkan ya. Daripada hard copy kita pindahkan dalam bentuk data digital. Dan akhir sekali kita ada wireless monitoring and connected equipment. Buat masa ini kita sedang melaksanakan projek rintis iSupervision untuk projek MRSM Lawas. Sekarang ni kita sedang menunggu kelulusan di peringkat Kementerian Kewangan. Sekiranya lulus, maka akan ada surat arahan KPKA terbaru di mana projek bernilai, tak silap saya lah, 100 juta ke atas akan diwajibkan menggunakan iSupervision. Ini belum keluar lagi lah surat ni, dalam proses. Okay, next. Lupa saya pegang benda ni. Next pula. Okey, ini adalah KPI BIM Plan Strategik JKR 2021-2035 RNK12. Di mana seperti yang sebutkan tadi, projek bernilai 10 juta ke atas akan dilaksanakan secara BIM dengan peningkatan 10% setiap tahun. Kita di JKR kita panggil BIM, walaupun projek itu projek jalan ke, projek JT ke dan sebagainya lah. Kalau kita guna lain-lain terminologi nanti kita pun agak confused lah. Kalau projek jalan takkan kita nak guna RIM kan, Road Information Modeling. Kita juga ada projek JT, JT Information Modeling jadi JIM, Jim Carrey pula kan. Dan sebagainya lah. So kita kekalkan menggunakan perkataan BIM, iaitu pembangunan model berinformasi. Model ni boleh jadi bangunan, jalan, JT, airport, baik bekalan air dan sebagainya. Okay. Ini adalah sasaran pencapaian setakat ini, iaitu pada tahun 2021 kita telah mencapai 61%, di mana 86 daripada 141 projek bernilai 10 juta ke atas telah dilaksanakan secara BIM. Untuk tahun 2022 ni kita kena tunggu hujung tahun ni lah baru kita keluarkan laporan statistik. Okey, ini adalah statistik semasa projek BIM daripada tahun 2010 hingga 2022. So total sekarang ialah 152 projek BIM. Tapi perlu diingat, bukan kesemua projek BIM ni kita buat sampai ke peringkat LOD 500. Mungkin pada tahun 2010 dulu kita more on conceptual design. Mungkin sehingga LOD 100 atau 200. Sebab masa peringkat awal kita lebih kepada mempelajari aplikasi perisian BIM itu sendiri. Okay, ini adalah status terkini di mana ada 22 projek dalam fasa perancangan, 17 fasa reka bentuk, 53 fasa perolehan atau procurement, 53 fasa pembinaan dan 7 projek telah siap. Dan untuk makluman, dalam fasa perolehan 53 tu ada banyak projek di Sabah dan Sarawak. So jika anda tidak bersedia maka akan rugilah. Untuk makluman, bulan lepas saja ada 2 projek sekolah ditender secara BIM. Bukan ditender, dah dapat SST. Ya, projek sekolah kebangsaan Majakir dan juga sekolah sukan Sabah. Dua-dua projek ni adalah projek BIM dan dah SST dah last month. So ada lagi projek yang bakal menyusul. So diharapkan anda semua bersedialah ya. Kalau boleh biarlah local people yang buat projek BIM ni, ya, orang Sabahan yang buat. Ya, local people. Sekarang ni pun banyak BIM practitioner ni, ramai BIM practitioner kita import daripada Philippines, daripada India dan negara luar. So kalau boleh kita nak ramaikan warga tempatan lah untuk terlibat dalam BIM ni. Ini adalah antara beberapa contoh projek-projek BIM yang telah dilaksanakan dalam RNK11. Ya, RNK11 yang lama, di mana kebanyakannya dalam fasa pembinaan dan ada yang telah siap jugalah. Kebanyakannya kalau kita tengok di sini adalah hospital.
di mana Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dia minta kalau boleh semua projek kesihatan termasuk klinik desa pun dia nak minta buat secara BIM. Sebab dia pentingkan kepada rekod as built nanti semasa fasa pengurusan aset. Itu yang dia nak lah. Ini contoh ada Hospital Seri Iskandar, Hospital Kemaman, MRSM Dungun, Politeknik Bagan Datuk. Ini dikenalikan oleh UMPH sebagai BIM consultant, Profesor Madya Dr. Tamizi sendirilah timnya. Ada Hospital Unimas, Hospital Pendang, Hospital Kajang, Institut Kanser Negara. Okey, IKN ni adalah projek BIM pertama di JKR. Dilaksanakan secara design build pada tahun 2010. Ini memang kita banyak belajar daripada projek ni lah. And then kita ada SPRM Selangor, Klinik Kesihatan Maran, kedua-duanya adalah projek rintis JKR. Dan untuk makluman, projek Klinik Kesihatan Maran juga telah memenangi anugerah Innovator of the Year Autodesk pada bulan lepas lah, baru-baru ni lah. Okay. Next kita ada projek MBKT Terengganu. Ini juga Profesor Madya Dr. Tamizi terlibat juga sebagai advisor lah. Dan UMPH sebagai BIM consultant. Dan juga Dewan Gresik Muar. So ada banyak lagi gambar tapi saya sempat tunjuk ini je lah. So saya rasa itu saja persembahan daripada saya. Beberapa pihak, private sector dan juga public sector, pelaksanaan teknologi terkini sama ada BIM, IBS ke apa, walaupun kita dah bercakap ini sejak berapa, 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, dia sentiasa ada peningkatan dari semasa ke semasa dan tidak mustahil pada masa akan datang dia akan menjadi satu keperluan yang wajib. BIM memang definitely akan jadi satu keperluan wajib in the future because sebab dia menjadi asas kepada any other innovation to grow dan juga dilaksanakan dan juga mengoptimumkan pelaksanaan satu projek. Tetapi teknologi lain yang bersifat digital akan menyusul kemudian dan decision untuk membuat benda ni menjadi mandatory bila industri itu sendiri dah start kita kata mature dan juga berjaya meningkatkan kapasiti juga capability lah. So untuk itu kita ada pula bersama dengan kita ialah Six Design yang mana perunding yang terlibat daripada awal sejak dia balik daripada Australia, dipaksa balik sebenarnya masa tu mendapat tawaran daripada Talent Corp, mendapat tawaran untuk balik ke Malaysia untuk mengadaptasikan teknologi itu di Malaysia dan offer balik keluar. Cerita dia macam tu lebih kurang lah. Kebetulan masa tu dia balik sini, saya pun baru balik pada UK juga masa tu. First meeting kita dah bergaduh dah. Sama-sama sendiri. Hala tuju mana kita nak pergi ni? Adakah nak pergi terlalu advance ke ataupun nak grow slowly, gradually nanti kita berjaya mature lah. Seperti cerita lama saya dengan dia dululah. Cuma dalam konteks ini, oleh kerana Sufian telah lama dan juga banyak terlibat dari segi pelaksanaan pada peringkat first kita buat dasar dulu, kemudian melaksanakan sendiri dalam projek, kemudian kita kata meningkatkan keupayaan syarikat di sendiri untuk fit balik keperluan di Malaysia. Fit keperluan di overseas senang because memang itu dah mature sekarang ni nak fit balik dalam keadaan setting di Malaysia itu sendiri. So dalam konteks itu kita akan mendengar sendiri pembentangan daripada pihak Sufian tentang pengalaman company di sendiri, macam mana dia convert dan juga melaksanakan BIM dan juga teknologi dalam untuk klien dia juga pada peringkat projek dia sendirilah. So dijemput Cik Sufian. Terima kasih Dr. Tamizi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, good afternoon kepada semua yang hadir di dalam dewan ni. Rasanya slide saya cuba pendekkan sebab rasa dalam dewan ni nampak dah membuat-buat dah nak bertanyakan soalan, nak berbincang, mungkin nak tanya macam mana nak dapat projek TNB, projek JKR ke. Jadi saya pun cuba cepatkan sikitlah. Nama saya Sufian, saya adalah salah seorang director daripada Six Design Office. Kami adalah sebuah multidisciplinary design company yang berpangkalan di Kuala Lumpur dan juga Melbourne. Kita juga sebenarnya bertulang belakangkan BIM lah. Jadi dari situ kita berkembang dan rasanya macam Dr. Tamizi cerita, banyaklah pengalaman yang kita dah lalui, ada naik turun,
dan sebenarnya dia bergerak secara positif dan berbeza daripada rakan-rakan saya di atas pentas ni. Mungkin saya punya approach berbeza. Kita start daripada sini and ada potensi untuk kita kembangkan di luar. Jadi sedikit sejarah, saya telah pun alhamdulillah berpeluang bekerja di Australia selama 12 tahun. Di situ kita saya terutamanya went through a phase yang Australia was booming, so there was a lot of projects transitioning into a BIM environment. Jadi kita dapat tengok bagaimana transformasi itu berlaku, dan pada masa itu dekat Malaysia ni belum ada lagi, tapi saya rasa pada ketika itu tibalah masa untuk saya balik dan kongsikan ilmu ni. Jadi pada 2013 kita pun balik set up Six Design Office dan nampak adalah peluang untuk kita berkongsi apa yang telah pun dipelajari. Bila kita balik di Malaysia, sebenarnya di Melbourne ke ataupun di mana-mana around the world, Malaysians ni are a very hard working bunch, skillful, resourceful, pandai. Cuma mungkin dia punya talent tu lebih nampak di luar. Jadi kebanyakan daripada orang-orang Malaysia ni digunakan at very high level, high value projects or overseas. Cuma di Malaysia ni mungkin kita bergerak perlahan sikit. So saya melihat ada peluang di mana apabila kita balik dengan kemajuan teknologi, internet juga semakin pantas, kita sebenarnya berpeluang untuk menggunakan orang-orang Malaysia tapi untuk servis high value projects di luar negara, dan di situlah kita berkembang. So we provide efficient resourcing dan kita juga mencari jalan untuk berkolaborasi secara bijak lah. So maksudnya disebabkan kita sebuah multidisciplinary design company, we work with every consultancy, mana-mana yang ingin memajukan bisnes dia ataupun projek dia di dalam alam BIM-nya. So kalau dilihat especially dalam inilah tahun-tahun yang kebelakangan ni, especially selepas MCO, teknologi disruption adalah impact yang paling terbesar lah yang berlaku kepada industri kita. Jadi ia sebenarnya banyak, satu bukan saja memaksa, tetapi ada peluang untuk kita melihat macam mana kita nak menggunakan apa yang kita pelajari semasa lockdown atau MCO untuk kita ke arah pendigitalan. So mungkin pada hari ini kalau apa-apa pun saya nak cuba, kalau ada take away dia, mungkin ramai yang mengeluh kata BIM ni susah, leceh, mahal, tapi kita cuba tengok dari segi arah future proofing. Kita cuba bersedia. Kita bersedia untuk satu masa depan yang mungkin tertumpu kepada pendigitalan, dan kita bersiap siaga daripada sekarang. Sebab market dia, jangan tengok pada kek kita yang mungkin nampak kecil pada hari ini, tapi kita tengok kek-kek yang di luar yang ada. So pendek cerita, Six Design Office, prinsipal dia berteraskan efficient resourcing, smart collaborations and being future relevant. Sama kepada projek-projek yang kita target lah. So kita cuba menggunakan kepakaran kita untuk membantu klien-klien yang di luar sana. So ni tim saya agak muda. Sebenarnya BIM ni dia special sikit sebab dia demografik dia lain. Dia perlukan sebahagian daripada kita yang ada a bit of project experience, tapi at the same time dia ada tech savviness. Dia pandai dengan benda-benda komputer ni. So dia umur yang agak special. Jadi tapi as time goes by, golongan ni pun akan widen, akan besar. So akan flood the market. Tapi buat masa sekarang ni dia perlukan people yang ada a bit of project experience but
are also tech savvy. So macam introduction tadi, sebenarnya kebanyakan problem-problem yang berlaku di atas site adalah disebabkan during design phase tak dipantau lah ataupun tidak integrate. So kalau kita lihat even dalam konteks Australia, UK atau RIBA, walaupun fasa-fasa dia berbeza, kalau di Australia schematic design, design development, contract documentation, di UK dia panggil stage 2, 3 and 4, tapi implementation dia sama. Dan kita pun boleh tengok yang apa yang di Malaysia pun, kalau even di JKR pun sebenarnya stages ni sama. So knowledge ni knowledge yang global, yang boleh diguna pakai, cuma mungkin sekali-sekala dia punya terminology dia berbeza. Jadi apa yang kita boleh tahu, kita cuba adjust, kita cuba localize, and then kita gunakan untuk projek-projek yang kita akan gunalah. Jadi bila kita dah ada kepakaran ini, bila kita dah figure out cara untuk apply kepada projek-projek lokal, we find better ways. We find better ways of doing things. So kalau contoh dulu masa MCO tu, sebelum MCO tu, asyik-asyik kita nak kena jumpa on site, kena berjumpa, banyak meeting, kerja tak jalan. Tapi sebenarnya daripada situ kita pun dah belajar macam mana kita nak berjumpa online to make things a lot more efficient. Tapi kita juga mencari cara supaya dia tak jeopardize quality of the project. Dari di situ kita bolehlah tengok macam semua benda-benda ni adalah benda yang kita praktikkan. So BIM ni kadang-kadang dia bukan sahaja software tersebut, tetapi workflow. Macam mana kita derive kepada sebuah workflow yang efisien supaya dia menjadikan sebuah projek itu lebih berkualiti dan berinformasi. So workflow yang kita develop ni dalam masa kebelakangan ini menggunakan banyak cara yang paling kerap pakai dalam industri sebenarnya Autodesk BIM 360 on cloud. Tapi sebenarnya itu saya bukanlah nak promote satu produk, tapi sebenarnya ada banyak aja cara. So kita pun kena recognize macam mana kita punya organisation dan kita sesuaikan. Ada yang menggunakan even sharing the model through Dropbox or even Google Drive, tapi dia tak adalah dia mungkinlah bukan level 3, tapi kita step by step. So kita kena cari cara macam mana kita boleh belajar merangkak dulu, berjalan barulah kita boleh berlari. Ada aja cara masa awal-awal dulu, remote login into server. So these are different strategies yang kita boleh pakai even sebelum, mungkin kalau kata nak berlari on BIM 360 tu, tapi pelan-pelan lah. So developing these workflows ni is something that we needed to do, something yang kita kena look beyond modelling. So kalau kadang bila cerita pasal BIM ni orang rasa macam 3D model aja, tapi sebenarnya dia punya kelebihan dia di dalam cara bekerja. So cara-cara bekerja ni adalah satu yang perlu diolah disiplin yang baru. So kita di SIX kita cuba identify apa keperluan klien, apa keperluan projek, dan kita create different modules untuk untuk kita sesuaikan. So tiap-tiap projek tu dia akan follow SOP yang sama. Cuma bila ada orang baru, ada staff baru, or even projek baru, dia transparent, dia boleh tengok. So we identify it as project initiation stages, production stages, and even the submission stage. So these are key niche areas where we come in. So just some examples of even the meetings that we held, even though jauh beribu kilometer, tapi kadang-kadang rasa macam sama je kat Malaysia. So sebenarnya kita pun dah buat. So kalau lepas ni
projek-projek di Sabah Sarawak ataupun vice versa dari Sabah Sarawak nak ke Semenanjung pun boleh dilakukan. Boleh kita share expertise dan boleh juga resourcing tu diguna pakai sebab teknologi yang ada membantu untuk kita bergerak kerja. So kita pun bila it's seen as a special service, dia bukanlah suatu yang asing, kita see it as our own projects. It's not something yang kita datang orang ketiga, tapi kita tolong bantu untuk menjadikan proses dia successful as we can do, as we can be. So when we do these high value projects, especially di luar negara, adalah dia peluang-peluang untuk bekerja on projects that win awards, and these are the things that we go for. We look for high value projects that eventually complex, internationally best practice, so we learn from it. So daripada situ kita boleh apply balik, kita majukan negara kita, but at the same time we can share it and we can also export these services. So itu saja daripada saya. Saya harap kita mungkin boleh perkembangkan lagi perbincangan selepas ini. Peluang dia sangatlah besar. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Sufian. So kalau saya nak sekejap berkaitan dengan presentation tadi, kalau kita tengok tadi ialah pada landscape industri pembinaan kita, both client, public sector dan juga private sector sekarang ni dah agak eager dah ke depan untuk melaksanakan teknologi. Kalau zaman dulu kita cerita zaman IBS dulu, bila kita nak implement IBS, first question, mana projek yang menggunakan IBS? Sama juga cerita 10, 12 tahun lepas, bila kita nak buat BIM, mana projek yang pakai BIM? Client demand tak ada, public client demand pun tak ada, jadi mengakibatkan self-initiated tu tak berapa berlaku. Tapi untuk landscape pada semasa pada hari ini ialah, kalau kita tengok tadi, BOS, TMB pun dah bersedia, bukan setakat untuk BIM ni dah macam normal dah. But they want to go further advance lagi, teknologi yang lagi beyond BIM. Sama juga dengan JKR, dia akan meningkatkan lagi pelaksanaan BIM dan juga started to test projek-projek lain yang berkaitan dengan teknologi yang bersifat destruktif yang boleh membantu dia mengoptimumkan projek-projek dia orang lah. So tinggal lagi sekarang ialah patah balik pada forum kita pada hari ini ialah, are we ready untuk sambut bola tu? Sekarang ni semua klien klien sendiri dah prepare dah ni. The moment dia start to put dalam contract requirement, open tender, dan kalau pihak kontraktor masih lagi belum bersedia, baru masa tu baru nak build up capability, kemungkinan dah terlambat lah untuk menang projek dan juga mendapatkan cutting edge of pelaksanaan tu sendiri. Jadi untuk soalan pertama, saya ingin bertanyakan kepada Tuan Halil dulu. As much as negara kita ni dah started to adopt banyak teknologi lah, and kita kemudian kita tengok pandemik tu sendiri expedite melajukan adoption of technology, but still kita tengok the rate of acceleration tu, tahap kelajuan tu masih lagi perlahan untuk mengadaptasikan teknologi selain daripada BIM sendiri lah. So from your point of view, apa lagi yang perlu dilaksanakan lah untuk kita mempertingkatkan ataupun mempercepatkan adoption terhadap industri revolution 4.0 ataupun construction 4.0 based technology? Terima kasih Prof. This I will qualify sebagai my personal opinion lah, not even my company. But again, I just want to share, while it's rosy to tell the benefits of BIM, the end user face a lot of challenges and painful experiences just to get the BIM right. But it's worth the pain, to be frank, as I think kita benefit tremendously from the adaptation. Dia macam style Jepun lah. Bila nak plan tu, dia take a lot of time. Tapi the moment we execute fast because kita mitigate risk, kita tahu what we want and objective, dan everyone so coordinated to deliver the right thing. Jadi first kali, kalau if I were to answer to that question, how we can accelerate the industrialization atau digitalization of construction ni, first saya meletakkan kepada culture dan mindset.
I think, to be honest, everyone here or in Malaysia kita ni, when we talk about monetization, new technology, kita boleh bercakap, right? Tapi when it come doing it, and when it come dollar and cents, kita fikir banyak lah. Most of them they're not. Contractor ready je, they do what you want, right? They supply what you want. They provide all the services. But at the end of the day, the client. So kalau you tengok sekarang, the SP Setia, dia dah roll out their own BIM punya property development, juga di TMB dan sebagainya. So saya rasa more and more big boys are putting their money investment into BIM because they nampak the long-term benefit. Coming back to macam TMB tadi, the challenge to have future-proof business model. Macam one of the panel cakap tadi. We have to think big. Yeah, we don't do business now. You can see a lot of company that become irrelevant. Don't be surprised your IT counterpart partners become a contractor in the future because they ride on the beam and you guys work for them. Just like in utility, Google will become the power utility company, the biggest in the world, and not GE, not TMB dan sebagainya. And Google is only a digital platform, right? So disruption in technology bukan hanya dekat teknologi saja, but the business also get disrupted. Yeah, the startup will become the big boys. The big boys become maybe buried and cannibalized by the new disruptive technologies. That's one. Second, saya rasa not all solution fit everything lah. Yeah, I think the industry must ponder and collaborate to address the pain points that everyone face. Dengan macam tadi mentioned by Prof tadi, the price escalations that we are facing now, labor shortages, productivity level, quality, customer expectation dan sebagainya. And even last but not least for businesses, especially profitability. Yeah. So pada saya, we cannot think in the old ways and rasa that teknologi ni macam tadi cakap menyusahkan it cost. It's worth an investment. The money you invest now will ensure your sustainability in your business. So that's the thing yang kalau you tengok adoption of technology dekat our project is basically to address those pain points. And it has, kasih contoh yang simple lah, just the electronic data the document management system, whereby we transmit correspondences or even letters to everyone in the project system, ecosystem. Yeah, one letter will take few seconds to transmit between all parties. Payment, invoices, like I said, TMB pays contractor within 4 days. Because benda tu berjalan cepat. And basically the moment contractor submit dia punya what's called claims and consultant produce IPC, in total, I think less than 2 weeks. And that will help tremendously in terms of construction. That's by addressing that pain points. And many other technology macam scan to BIM yang one of the presenter cakap tadi, that's very much we are looking into. Just imagine the pain to produce a SB drawings. Most often than not, saya terpaksa tunggu 1 year to get the complete SB drawings. Itu pun tak complete lagi. Yeah, so it's very ironic, and yet we have to maintain $1 million, if not $1 billion asset. So BIM has its own value. The money that you spend, we reckon that 1% of total project or even 2% of the project worth millions of your asset. Because you're not talking about the capex at the initial stage of the investment, but we look in the whole life cycle investment of that particular asset until you basically salvage the asset. Yeah, that's two. Third, again, as mentioned, budak-budak sekarang is very tech savvy. They go into the job, we're still doing the analog way, the manual way, the traditional way, they get bored. That's why the entry level to construction is very low among the new generation even, to be frank. And we still get the old taiko in a job that, you know, when it comes to reporting, they have struggling with it, computer dan sebagainya, to read drawings from the laptop, from AutoCAD and sebagainya, they're having problems. So again, I think we have, to be frank, our new generations, they are well versed on techie. It just matter give exposure and training. Even the management has to be retrained
Reskill not to the extent that you be competent in BIM, but basically you know what the benefits of BIM are, and if you look at BIM, you know what is the LOD 500, 300, the difference between 300 and 500 and whatnot. Yeah. So last but not least, construction is so fragmented. Yeah, consultant buat hal dia, contractor buat hal dia. Memang consultant pun nak coordinate M&E dengan arkitek, dengan CNS pun susah. So BIM integrate all these fragmented sections of the construction, the whole value chain. And I think inshallah, I think if you have that real comprehensive integrated platform, I think it can propel the digitalization in construction, because that will address major pain points, basically yang leceh, yang susah, yang too costly tadi tu. And people will realize the value of the BIM. Those basically my point of view with regard to how we can propel and accelerate further in digitalization of construction. Okay, terima kasih Tuan Khalil. So kalau boleh saya boleh wrap upkan balik jawapan tadi. Dia lebih kepada soft issue rather than technical issue per se. Because kalau kita tengok teknologi, most probably whatever we think of dah memang available pada market. Tinggal lagi beli dan guna je. Tapi to solve the certain issue, soft issue berkaitan dengan adoption kita, culture kita, dan juga another one is a process how kita nak adopt the technology itself tu sendiri, yang betul-betul we need to look into further details supaya kita boleh acceleratekan, mempercepatkan adoption of technology bersifat 4.0 ni lah. Okay, next kepada soalan pada Cik Rizwan atas kapasiti GKR. Okay, tadi kita telah dipersembahkan dengan ada tuju yang agak clear starting tahun 2010 kepada sekarang, macam mana berlakunya peningkatan terhadap projek-projek yang menggunakan BIM. Tapi saya rasa yang tu pun agak clear tentang hal tuju BIM. Cuma what's next? What's ada teknologi, ada trend yang JKR going to push as a market-wide punya technology adoption rather than BIM tadi lah. BIM kita, macam kita discuss tadi, is a prerequisite. Nak tak nak memang terpaksa buat in the future. Sekarang ni dah kena start buat lah maksudnya. Tapi what's next dalam pipeline JKR bagi menambah baik sistem penyampaian projek untuk JKR itu sendiri? Apa yang diperlukan dan apa yang akan dilaksanakan oleh pihak JKR, dan apa yang di-expect contractor to deliver to fit that keperluan? Okay, terima kasih Prof. Okay, kalau tadi saya bentang tadi, saya ada mention tentang penetapan KPI pelaksanaan BIM dalam RNK 11 pada tahun 2016, di mana pada ketika itu kita telah melancarkan JKR BIM Roadmap untuk tempoh 5 tahun, dan pada tahun lepas kita lancarkan satu lagi JKR BIM Roadmap untuk tahun 2021 hingga 2025. So what's next? So kita jangkakan pada tahun 2026 hingga 2030 kita dah tak ada lagi JKR BIM Roadmap ni. Pada ketika itu kami jangkakan semua pihak telah mempunyai tahap kematangan tentang pelaksanaan BIM ni, di mana pada tahun 2026 tu kita akan tukar kepada pendigitalan pengurusan aset menyeluruh ataupun digitalization in total asset management. That mean kita nak continue BIM ni sehingga ke fasa FM, penyelenggaraan fasiliti. Tapi itu yang cabaran yang kita perlu hadapi sekarang, di mana sekiranya pelaksanaan BIM di peringkat pembinaan ni kurang berjaya dalam RNK 12, maka untuk kita nak sambung ke fasa FM ni agak sukarlah, kerana kita tidak dapat mempunyai satu model BIM yang lengkap dengan maklumat aset untuk LOD 500 tu. So lagi satu, kita jangkakan akan datang kita inginkan kolaborasi di antara BIM dan GIS, seperti mana JKR Sabah present. Feasibility study untuk peringkat reka bentuk. Di mana kalau sekarang ni kita agak sukar untuk mendapatkan data-data ni kerana kita tidak mempunyai satu pusat setempat, ya, rekod-rekod silam yang kita telah kita telah laksanakan dalam projek-projek terdahulu lah. Dan lagi satu, kita inginkan
macam dululah. Dulu kita buat lukisan secara manual, ya, lukis guna pen. And then kita beralih arah kepada AutoCAD. And then kita ke arah model 3D, and then sekarang ke BIM. So diharapkanlah semua pihak akan sama-sama menyertai kematangan seperti yang disebutkan tadi, supaya selepas ini semua reka bentuk dihasilkan terus daripada model BIM. Sekarang ni masih banyak lagi reka bentuk dihasilkan dalam bentuk lukisan 2D terlebih dahulu. And then barulah kita migrate kepada model 3D. So di situ ada double work. Di sini orang kata, kenapa buat BIM ni lambat? Kerana kita ada double work proses dekat situ. So kita harapkan selepas ini designer dia ada kompetensi untuk menghasilkan design secara 3D dan menjana lukisan 2D daripada model tersebut. Dan satu lagi aspek yang kita ingin lihat ialah bagaimana kita ingin memperkembangkan penggunaan buat sekarang ni lah. So saya rasa itu saja yang kita lihat pada peringkat inilah, dan mungkin ada lagi yang kita akan perkembangkan lagi lah dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih Tuan Zuan. So kalau kita tengok tadi lebih kepada mengoptimumkan pelaksanaan BIM supaya nanti bukan lagi satu requirement tapi dah jadi satu norm dalam semua projek. Dan kalau kita tengok juga yang fokus lebih sekarang ni moving kepada towards data lah dan juga information, macam mana benda tu boleh utilize in the future. Okey, untuk soalan seterusnya, okey, kepada Cik Sufian. Every time kalau saya sembang-sembang dengan pihak peserta sini ataupun ke tempat lain pun, soalan yang selalu ditimbulkan ialah BIM ni for design je. They don't can really see dekat mana application BIM tu kepada kontraktor itself. Dekat sini pun ternyata kontraktor datang ni. So apa benefit BIM tu dekat kontraktor, dan pada dekat kontraktor sendiri, apa yang dia perlu buat masa construction, dan adakah bila dia engage BIM consultant kena duduk dekat site untuk bantu dia dan juga lain. So mungkin boleh komen sikit pada pandangan ini lah. Okey, terima kasih. Untuk komen ni sebenarnya dia merupakan satu proses lah, satu proses. Dia takkan perubahan ni dia takkan jadi overnight. Memang peringkat awal bila orang cerita pasal BIM tu, dia haruslah bermula di peringkat design, sebab itulah peringkat pertama pun bila kita memulakan projek. Tapi kalau kita lihat dari segi menggunakan satu source of truth, satu single source of truth yang kita kata daripada this model lah, dia punya manifestasi dia dalam bentuk this information model, information rich model. Jadi bila kita tengok itu dari segi design, kalau kita dah boleh create satu database yang ada rupa dari segi form, ada data dan ada dia punya parameters dia, kita boleh bawa model ni untuk diteruskan oleh pihak kontraktor. So saya ada bincangan Tuan Halil semalam, pada peringkat awal ni, even masa saya bekerja di Melbourne dulu, dia tak ada BIM consultant ni. So sebenarnya dia professional consultancy dia akan develop services dia dalam bentuk BIM, dan bila projek tu telah pun masuk fasa construction, konsultan yang design ni akan diserap untuk take over the BIM model untuk develop as builds dia, variations, design changes, untuk make sure the skill set tu ada. Tapi sekarang ni probably 15 years on, kontraktor ni pun dah ada in-house team masing-masing. Klien-klien pun besok ada in-house team masing-masing untuk manage that model. Peringkat awal ni memang tak ada sebab kepakaran tu kurang.
perlu dikongsi-kongsi siapa yang ada. So kadang-kadang arkitek tu jadi BIM, lepas tu kita pun ada BIM consultant, but as time goes by, this will naturalize on its own. Everybody will take the ownership of managing their BIM model. So kalau kata the contractor, dia akan utilize that BIM model untuk update design changes, untuk update any variations that happen, and they can monitor. And sebenarnya the biggest takeaway from the model is the data. So dia tahu exactly berapa how much that they will be charging lah, kalau ada variation ke, and they can also report to the client. But it's open, it's transparent. Dia bukan nak sorok-sorok, bukan nak sorok-sorok ni drawing ni tak ada, kita senyap dulu, kita perap, and then kita surprise lah client untuk charge variation. But if it's on the cloud, if it's on a common data environment yang very transparent, semua orang boleh bersedia. If there's cost implication, client pun dia bukanlah bergaduh, maksudnya dia dah ready, dia tahu implication dia pasal apa. And contractor tu pun tak perlu rasa berdebar nak masuk dalam meeting ni, nak cakap benda nak minta claim for more, because sometimes benda tu is benda-benda yang unforeseen. But because the model is the center, single source of truth, and is transparent, semua orang boleh nampak, it's open for everyone, so they are informed of the decision that needs to be made. Jadi kita kena lihat ni sebagai dia bukanlah main komputer aja. It's looking at it in a sense where macam mana kita nak manage information. So sebenarnya the biggest takeaway is actually that, managing information. Macam mana kita nak manage dulu. Takkan kita nak simpan dalam drawing, drawing tu pun reput, besok kena makan anai, terbakar ke. Tapi if it's on cloud, if it's on a server, besok-besok pula kalau kita bercerita on the blockchain pula, maksudnya it will always be there for everyone to utilize. So asalnya dia bukan, mungkin ini lebih kepada soalan persepsi lah. So persepsi itu hanya boleh directify through kita educate diri kita create more awareness, kita try belajar, and kita cuba adjust teori-teori itu kepada kita punya organisasi. Terima kasih. Okay, kalau saya boleh wrap up sikit dekat situ, ialah untuk kontraktor memanfaatkan pelaksanaan BIM tu, dia patah balik pada fundamental issue of process itself lah. Yang mana must be collaborative, informative dan juga transparent. Dan both party akan benefit lah, kontraktor dan juga pada pihak klien itself. Tak ada kelih-kelih yang mengejut, tak datang daripada mana rekod tu, mana hilang, tiba-tiba datang terus nak buat VO. Okay, next question saya nak tujukan balik pada pihak JKR, because yang ni masih berkisar pada kontraktor. Okay, any new technology when it comes to the picture, bila kita nak melaksanakan satu benda tu, dia akan at least kena ada satu minimal skill set yang kita perlu bangunkan lah untuk membolehkan satu teknologi itu dilaksanakan. Ada skill set tu bersifat kita kata inklusif terhadap certain people sebagai specialist. Ada certain skill set tu bersifat general, semua orang kena pandai. Saya ambil contoh macam drawing lah. Siapa-siapa nak masuk construction mesti kena pandai baca drawing. You arkitek ke, you kontraktor ke, apa ke, mesti kena pandai buka drawing, lipat drawing, baca simbol-simbol dan juga lain. Bila BIM come in the picture, kenapa kita bercakap pasal BIM? Pasal tadilah, bila kata digital, tanpa BIM nampak macam agak susah. Bila nak buat digital transformation, nak buat next innovation, next revolution of the industry, BIM tu dah jadi macam satu prerequisite. Teknologi yang perlu dipelajari dan juga master. Tapi skill set yang saya masukkan ke sini ialah, kalau dulu pandai baca drawing, sekarang kena pandai baca model. Maksudnya baca model tu tak kisahlah project manager ke, site engineer ke, klien ke, tahu apa yang nak dibaca pada model tu dan apa maklumat nak ada extraction. So dalam konteks ini saya ingin tujukan pada pihak JKR, since JKR banyak manage dengan pihak-pihak kontraktor ni. So pada level mana di tahap membaca model oleh pihak kontraktor ni? Adakah masih memerlukan joki duduk kat tepi? Dan juga apa lagi cabaran yang perlu
hadapi bila JKR pihak kontraktor nak melaksanakan projek-projek menggunakan BIM ni itu sendiri. Okay, terima kasih Prof. Okay, seperti sedia maklum lah, di JKR ni kita ada dua jenis projek, iaitu projek reka dan bina atau design build dan juga projek konvensional. Okey, saya cerita tentang projek design build dululah. Okey, untuk projek design build ni, kita memang ada tetapkan keperluan BIM dalam need statement. Dalam need statement ni ada beberapa keperluan yang perlu dipenuhi oleh kontraktor. Dan paling utamanya ialah dalam projek design build, kesemua projek perlu dilaksanakan sehingga tahap LOD 500. That mean kontraktor perlu ada satu tim yang berkemampuan untuk membangunkan model dan melengkapkan model sehingga fasa serahan nanti. So untuk design build ni kebiasaannya kontraktor akan melantik set perunding lah. Perunding yang terlibat dalam projek tersebut untuk melaksanakan reka bentuk. Dan kita harap perunding yang dilantik ni mempunyai skill set design dan modeling. Itu kita harapkan. Tetapi buat masa ini saya lihat kebanyakannya masih bergantung kepada third party consultant, iaitu BIM consultant, untuk menterjemahkan design yang direka bentuk oleh konsultan dalam model BIM. Ini adalah salah satu perkara yang kita perlu improve lah untuk masa akan datang. Kerana kadang-kadang dia bila ada third party ni, dia banyak isu design lah. Misalnya design liability masih di bawah tanggungjawab perunding. Tapi apabila ada third BIM consultant ni, dia akan buat clash analysis, dia akan buat design review, dia akan detect beberapa kesilapan ataupun pencanggahan reka bentuk di antara semua disiplin. Di sinilah perlunya ada kolaborasi di antara semua pihak. Ingat BIM consultant bukan mencari salah design consultant. Dia hanya mengenal pasti apa isu pencanggahan yang perlu diselesaikan sebelum pembinaan bermula ditapak. Dia buat BIM ni bukan reduce cost, tapi kita reduce hidden cost yang bakal berlaku di tapak due to construction design mistake. Itu yang kita kena ingatlah. Okey, itu untuk projek design build, seperti saya kata tadi, memang kena buat sampai LOD 500. Okey, untuk projek konvensional di mana reka bentuk dihasilkan oleh design consultant ataupun JKR sendiri secara in-house. Okey, untuk projek konvensional buat masa ni kita tetapkan setahun hanya 10 projek untuk LOD 500. Dan selebihnya kita belum buat lagi. Kita akan laksanakan secara berperingkat. Dan untuk ini, kontraktor perlu ada kebolehan untuk menyambung model BIM yang disediakan oleh pereka bentuk, di mana pereka bentuk menyediakan model pada tahap LOD 300, peringkat design. Dan kontraktor hanya perlu menyambung sahaja untuk LOD 400 dan 500, di mana antara task utamanya ialah mengisi maklumat aset dalam model tersebut. So kontraktor tak perlu risau sangat macam mana nak develop model from scratch, sebab dia hanya continue kerja yang dilaksanakan oleh pereka bentuk. Tetapi untuk NSC dia ada banyak sikit kerja lah, sebab dia perlu hasilkan shop drawing daripada model BIM. NSC memang dia kena belajar lah buat model BIM. Tapi NSC ni dia banyak sistem, dia ada SCMV, dia ada firefighting, aircon dan sebagainya. Mungkin dia akan belajar tentang sistem dia sendirilah. Ini untuk projek konvensional. Dan kalau projek itu bukan pada tahap LOD 500, kontraktor hanya perlu knowledge just untuk review model sahaja. Ini bukan apa, dia review model untuk meningkatkan kefahaman kontraktor lebih jelas tentang reka bentuk yang dihasilkan. Kadang-kadang kita lihat lukisan 2D ni ada jugalah beberapa view yang kita kurang jelas. Kadang-kadang kita perlukan view daripada paksi Z, X, Y sekaligus. Ini adalah salah satu faedah yang kita dapat capai apabila melaksanakan BIM pada fasa pembinaan, di mana kontraktor dapat melihat visual yang lebih jelas pada masa pembinaan itulah. Dan lagi satu, ada skill set untuk penyediaan simulasi pembinaan. Kalau macam tadi kita tengok Cik Ali ada tunjukkan bagaimana 4D simulation yang dibuat dalam projek TNB, maka kontraktor perlu mempunyai sedikit knowledge lah untuk membangunkan model 4D itu. Ia lebih kepada integrate work program yang kita buat dalam Microsoft Project Primavera yang kita buat sekarang ni dengan model BIM dalam software yang disediakan lah. Ini
orang kata macam tak sesukar dalam proses pembangunan model tu. Di mana kalau buat BIM ni terus terang saya cakap lah, yang struggle-nya ialah designer. Dia yang kena develop model ni from scratch. Tapi kontraktor just continue untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam fasa pembinaan sehingga ke peringkat FM. Okey, terima kasih Rizwan. So ada certain skill set yang mana semua orang kena develop lah untuk membolehkan pelaksanaan tu berjalan dengan lancar, especially on the part yang membaca model dan juga aplikasi project planning dan juga scheduling lah. Okey, next question saya nak tuju balik kepada Cik Halil. Because kalau tengok tadi sepanjang tempoh pertengahan daripada pagi sampai ke petang ni, CDB telah melancarkan pelan digital pembinaan ni melibatkan 12 teknologi yang telah dikenal pasti. Sometimes sebenarnya trigger balik. Adakah kita ni terlebih identify 12 teknologi nak implement within 5 tahun ni, ataupun kita terkurang identify teknologi untuk dilaksanakan tempoh 5 tahun ni. So dalam konteks comparison kita with the other region dekat Asia atau even global ni, dekat mana kita berada sekarang ni? Adakah strategi ni boleh dilaksanakan ataupun terkurang ataupun terlebih? Terima kasih Prof. To be honest, kalau kita berbual dengan counterpart kita from Europe, even US, I think they look highly upon us lah. Macam our fellow panel tadi cakap that people value us more. Tapi that is di segi competency level. Tapi adaptation ni kita agak terbelakang. Kalau di Southeast Asia sahaja, without looking at Asia or even global, kitanya digitalization take up, kita rank about 36 compared to Singapore at second place. I think the Indonesia is I think about 47, rank 47 dan sebagainya. So kita berada at least top 5, not so bad. Yeah. But pada saya that is not very important. And of course, like I said, to adopt 12 disruptive technologies tu dari segi autonomous AI tu agak quite ambitious also, to be frank. Yeah. Even we are struggling even with the because digital dengan digitalization tu different thing. Ya, kita kena separatekan digital dan juga digitalization. Apa yang kita bercakap sekarang ni adalah digitalization. Digital tu dah quite some time dah. Kita ada komputer dah lama kan. So the adaptation of technology tu saya rasa there are a lot of gaps lagi. All in all dari segi capital jugalah ya. I think skill set tu, if we want to make it happen, kalau we don't have, then we can always outsource. But again, dari segi capital investment into the technology, that is still very much an issue di Malaysia lah. Yeah, I think that's where we are at the moment. But again, I believe we dengan inisiatif dari Pak CDB promoting, pushing the industry to adopt more innovation. Saya tengok, I'm really impressed by JKR pushing the BIM, digitalization dalam projek-projek government. Saya rasa the private sector will follow suit because the whole industry work as a one fraternity. We have enough ecosystem to support each other to embrace digitalization dalam construction. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Halil. Okay, jadi boleh kita kata tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah sangatlah. Kita punya aim yang kita nak kejar ni. Okay, patah balik pada Encik Sufian. Okay, sekarang ni isu paling besar semasa konstruksi industri ialah ekonomi punya isu lah. Where's the job? Mana jobnya? Cerita inovasi, cerita ni, tapi towards the end, mana tender-tender yang dikeluarkan oleh kerajaan, yang mana kita boleh bid, atau mana peluang-peluang pekerjaan yang boleh kita masuk dan juga lain tu, makin lama makin mengecil atas banyak faktor lah. World recession, kemudian kita kata instability of politics, keadaan harga semasa dan juga lain. Jadi the only way to tackle this issue, nak tak nak memang kita kena expand keluar. To besarkan cake kita tu, revenue stream tu bukan pada single source of internal local consumption tapi kepada luar. Jadi dalam konteks yang ni, macam mana, because you ada pengalaman buat projek, banyak projek overseas, projek luar sekali. So macam mana dalam konteks yang ni BIM boleh bantu
Terima kasih. Sebenarnya kalau dilihat kerajaan kita memang banyak menyediakan jalan ke depan, cuma dia maybe di peringkat communication tu kurang. Kita pun tak tahu. So contohnya kalau badan yang bertanggungjawab untuk promote Malaysian businesses, contohnya Matrid banyak grant. In terms of kalau kata nak pembelian software, in terms of nak buat pitching, dia banyak grant di situ. Tapi kita tak, itu hanya suplemen lah. The biggest I think hurdle is ubah perception. Yang sebenarnya for the last few decades we have been alhamdulillah, Malaysia has been very comfortable. We have been doing well economically. Before this there was a lot of political stability, tapi sekarang ni biasalah pasang surut. Kadang-kadang ekonomi ada naik turun. So bila masa turun tu kita pun kena bersedia. Ringgit pun is at the lowest in 24 years. Tapi saya seorang optimis lah. Jadi bila saya seorang optimis ni, saya pun tengoklah kalau ringgit lower, kalau kita boleh charge USD, sebenarnya kita boleh dapat lagi banyak. So I think it's about changing the perception. Macam Tuan Halil cakap tadi, towards digitalization. Jangan kita jadi macam kawan saya cakap, dia panggil asnaf digital. Asnaf digital ni semua orang ada handphone. Tekan-tekan tengok TikTok tu pandai. Tapi part digitalization, macam mana nak mempergunakan teknologi itu supaya kita bermanfaat, kita mendapat manfaat dia, kita boleh menggunakan keadaan ekonomi dunia untuk kita punya benefit. So benda-benda ni perlukan strategi. Dia tak boleh bergantung kepada kerajaan semata-mata. Kerajaan juga ada insentif dia, tapi it has to be a ground up approach. It has to come from us. So kita pun dulu-dulu kita pun belajar kalau ada yang berpeluang belajar overseas tu, kontak balik kawan-kawan tu, tanya macam mana, apa khabar, kau ada projek. Kita pun dah pandai guna BIM. Kalau tak biasa BIM, bolehlah export those services. So I think kita pun dah kena a bit robust. Kita kena ubah approach kita, dan kita pun kena lebih berani dan tak duduk dalam boundary Malaysia sahaja. Okey, terima kasih Tuan Sufian, very insightful dan juga memerlukan satu strategi yang disruptive by itself lah untuk keluar export market ni, bukan disruptive teknologi saja, disruptive teknologi untuk push forward, ambil job-job luar masuk ke dalam lah. Okey, sekarang kita akan buka kepada floor berkaitan dengan Q&A kepada siapa yang ingin bertanya. Tapi sementara itu saya just nak tanya dan satu soalan kepada dua panel, Rizwan dan juga TMB. Ada banyak tak projek next coming untuk tahun 2023 ni? Because saya rasa itu yang paling penting ramai panel nak tahu ni. Saya pun nak tahu. So saya pun nak tahu jugalah. Banyak projek-projek in the pipeline yang akan tiga projek JKR dan juga projek TMB sendiri lah. So minta siapa yang nak tanya soalan mungkin dah boleh start ready di mic lah nanti. Okay, kita start dengan JKR dulu. Jawapan saya mudah sajalah. Tunggu pembentangan belanjawan bulan depan lah untuk projek RP3. Untuk RP2 macam saya tunjukkan tadi lah, beberapa statistik tadi kan, beberapa projek masih peringkat perancangan, reka bentuk dan perolehan, dan mungkin akan tender mungkin awal tahun depan lah. Untuk projek RP3 kita belum tahu lagi bilangannya lah. Okey. Siap. I don't know kalau saya cakap ni market will go down or market will go up for TMB shares.
But I think macam JK dia rely on rancangan Malaysia. TNB kita berdasarkan pada regulatory period. Sekarang kita dah regulatory period 3 for dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Jadi dari segi development tu kita allocate capex about 6 billion lah. Jadi projek ni bukan hanya bersifat real estate tetapi juga power plant, substation, transmission line dan sebagainya. So even macam saya kata tadi, power plant, substation, dah way ahead in terms of digitalization. They have their own way of doing it. The property, we are following the footstep of our brothers and sisters di generation dan juga di transmission. Therefore, in terms of project, it can be in hundreds lah. Because every job in TNB sekarang kita memang embark on BIM because like I said, kita punya intentions to address the whole life cycle of asset tu sendiri, bukan masa construction saja. Itu saja. Okay. So itulah point yang memang ditunggu oleh pihak kontraktor supaya boleh bid project in the future, especially untuk kami 2023 nanti. So mungkin kita boleh buka soalan kepada pihak on the floor dulu jika ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada pihak panel. Untuk makluman moderator dan para panel, kita ada soalan daripada peserta atas talian. Soalan tersebut berbunyi begini, bagaimana pula dengan implementasi BIM di bahagian pihak berkuasa tempatan, contohnya semasa proses kelulusan projek dan lukisan? Susah siapa nak jawab tu. Mungkin pihak JK boleh jawab dulu kot untuk PBT. Ya, terima kasih soalan. Okey, buat masa inilah kita memang untuk projek saya sentuh tentang projek konvensional di mana reka bentuk disediakan oleh JKR ataupun perunding. Kita submit reka bentuk untuk kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan dalam bentuk model BIM kepada PBT. Tetapi ia bergantung kepada PBT itu sama ada dia dah bersedia untuk menggunakan model BIM tersebut untuk proses kelulusan. Dan seperti sedia maklum pagi tadi kita dimaklumkan oleh CIDB di mana salah satu program yang kita bangunkan untuk memudahkan kelulusan PBT ini ialah NBES. Di mana ada beberapa PBT telah terlibat dalam pilot project untuk menggunakan model BIM ni dalam proses kelulusan kebenaran merancang dan kelulusan pelan bangunan. Benda ni saya tengok masih lagi di peringkat pilot lagi dan mungkin akan diperluaskan lagi pada tahun hadapan. Dan mungkin ada beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat bagi melancarkan lagi lah proses kelulusan tersebut. Ini untuk projek kerajaan lah. Projek swasta saya tak pasti mungkin siapa yang boleh ni. Mungkin kalau saya boleh tambah lah. Apa ni, kalau dilihat saya nak balik kepada perbincangan workflow tadi. Kalau sebelum ni bila kita buat authority submission drawings, selalu dia macam proses dia separate daripada tender package ke construction drawing. So bila dengan BIM sepatutnya dalam perisian atau software tersebut kita cuba incorporate template yang untuk memudahkan submission process. Jadi bila BIM model ni sebenarnya is a information rich model. So dia bukan model bodoh je. Bila orang kata model bodoh tu maksudnya dia bukan objek saja. Dia dalam tu dia ada data, dia ada parameters, dia ada schedule yang boleh extract information. So kalau kita model biasanya kalau authority submission drawing yang kalau kata finishes dia floor tile. Floor tile tu bila kita model intelligently, dia boleh ubah parameters dia to reflect authority requirements in terms of the visual. So these are steps being taken lah. Cuma saya acknowledge juga yang PBT tiap-tiap PBT tu berbeza. Rasanya KPKT pun sekarang ni tengah streamline cara going through the processes of OSC 3+ dan sebagainya untuk incorporate NBES ni pun sekali.
So kita nak cari cara macam mana nak make it efficient. BIM ni sebenarnya bukan nak menyusahkan hidup. Kita nak cari cara untuk memudahkan semua proses. So kalau model tu kita dah develop untuk construction, kenapa benda yang sama tidak boleh diguna pakai untuk submission? Itu je lah dia punya logik dia. Jadi kalau kita berteraskan kepada konsep tu, sepatutnya dia lagi memudahkan. Cuma kadang-kadang adalah yang susah. So the next step forward ni, contohnya di Sarawak saya dengar masih submit hard copy. So itu merupakan hurdle dia. Di Sabah ni saya tak pasti lagi, tapi saya harap dah tak ada hard copy, kita dah pun submission secara digital. So we are moving there, maybe not as fast as we wanted to, tapi the steps are being recognized, and sebenarnya PBT ni kalau tengok secara organisasi dia paling besar lah. Dia paling besar, dia cover area seluas-luasnya daripada sampai ke kampung-kampung, ke bandar-bandar. Untuk standardize everything, it will require time. Tapi we are working towards it. Prof, I think if I may add, just imagine kalau BIM ni, they can do algorithm with the building by law. Meaning to say, as you design, dia akan check against by law. So kalau dekat situ, you tak payah tunggu lama nak tunggu OSC to give approval, because the software itself can do the proofread of the drawings. So these are things about digitalization, how they can disrupt the way we do our process. Kalau senang je, tengok kita dekat TMB always focus benchmark against Formula 1. Kalau dulu saya ingat zaman Schumacher, dia nak tukar tayar tu semua, 8 saat tu dah kira laju dah. Cepat, kita imagine 8 saat, kita hantar kereta kat workshop pun lambat, berjam. I was surprised recently, they only took about 4 seconds. So what it took them, disrupt that 8 second ke 4 second, and that makes a difference who will win the race. So dalam hal ni juga, kalau we looking for speed and disruption in our very own industry, that kind of thing must be developed. And I was made to understand during my conversation dengan CEO CIDB, BIM is developing that. So inshallah, I think hopefully with that, PBT will embark on BIM the soonest possible. To respond to that question, National BIM e-submission system tu memang telah dibangunkan oleh pihak CIDB lah. Dan sekarang ni dipilotkan terhadap 5 PBT dan masih lagi dalam proses lah. So kita tunggu nantilah apa ada tuju terkini terhadap perkembangan untuk BIM for e-submission. Tapi again, dia patah balik kepada to develop technology, to develop tools is easy. But macam mana nak kita kata infuse ke dalam satu organisasi. Macam tadi Sufian kata, biggest organisation dekat Malaysia ni PBT lah. Rentas semua tempat. So macam mana nak infuse masuk ke sana, nak readykan semua staff tu melaksanakan tu nanti isu yang kita akan tengok kemudian lah. Okey, ini satu lagi soalan daripada online dekat atas tu. Berdasarkan pengalaman JKR, bagaimana JKR mendefinisikan suatu projek BIM sebagai projek BIM yang berjaya? Okey, kita laksanakan BIM ni mengikut tahap kematangan kita jugalah. Ya, BIM maturity level secara berperingkat. Mungkin pada awal permulaan dulu, mungkin kita hanya target sasaran kita dapat sediakan model 3D yang mempunyai informasi setakat peringkat reka bentuk sahaja. Mungkin itu kita dah consider kita dah anggap berjaya. Kita belum sampai ke peringkat FM. Dan sekarang ni kita nak ke arah FM. So matlamat kita adalah untuk mendapatkan model BIM yang mengandungi maklumat aset yang lengkap untuk diteruskan semasa fasa FM. Itu adalah definisi projek BIM yang berjaya buat masa ini. Pada peringkat dulu, bila kita dah hasilkan model BIM dan boleh generate lukisan dan boleh digunakan untuk tender, itu pun sudah cukup memadai. Itu masa peringkat awal dahululah. And then mungkin ada setengah projek, mungkin projek di luar, mungkin kejayaannya hanya diukur apabila menghasilkan model 3D without information tetapi clash free. Itu pun juga boleh dianggap satu kejayaan lah, di mana kita boleh elak
kesilapan pembinaan berlaku semasa fasa pembinaan. So dia punya dictionary atau definisi kejayaan sesebuah projek itu adalah subjektif. Depend kepada tahap kematangan masing-masing. Itu jawapan saya lah. Terima kasih Cik Izwan. So kepada floor sini kalau ada soalan, kalau rasa segan nak tanya pun boleh hantar je soalan kepada panel sekretariat di sebelah sana secara bertulis. So, nanti dia akan tujukan soalan pada sini jugalah. Okay, another question yang saya terima melalui online ni, dia berterabur sikit, ada yang kat sini, ada yang dekat. Okay, saya tak baca soalan ni dulu. Okay, so apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum saya mempertimbangkan untuk melaksanakan proses pendigitalan memandangkan kos awalan untuk pembelian software, hardware, pekerja sangat mahal bah? Okay, so apa yang perlu dipertimbangkan, priority of effort yang kita nak letakkan bila nak melaksanakan BIM ni lah, BIM atau pendigitalan lah. Okay, saya open pada start bersana ke sini. Okay, saya mulakan dulu ya. Sebenarnya apa benda yang paling mahal adalah political will. So maksudnya daripada yang bos yang paling atas tu, itulah dia kena make the decision. Okay, kita nak berubah, barulah tengok benda-benda lain, software, staffing, harga-harga hardware dan sebagainya, upgrading seterusnya. Tapi yang first kali sebenarnya adalah the decision untuk commit to digital transformation. So saya rasa benda tu dia nilai dia mahal tapi sebenarnya cost dia zero. Dia lebih kepada satu decision nak dibuat supaya dia berhijrah lah daripada asnaf digital ni kepada satu landasan yang sepatutnya menjanjikan a better outcome, more efficient lah. So selain daripada itu, of course ada kos-kos lain, tapi macam saya cerita tadi, dia tak perlu pelaburan berjuta-juta sekali letak aja. Dia boleh step by step. Dia boleh step by step, tengok kemampuan kita, tengok kematangan kita. Macam saudara Ridwan cerita, tak semua projek memerlukan BIM sampai so benda-benda ni mungkin kita pun boleh sesuaikan dengan organisasi kita. So maksudnya bila dikatakan kita baru bermula, kita targetlah yang BIM requirement agak rendah sikit. Banyak juga klien-klien yang saya jumpa pun, dia pun baru nak belajar. Dia kata, Pian, asal kita ada model boleh pusing-pusing pun dah kira baik dah. Tapi bila dia dah produce tu, bila dia pun dah tahu pasal BIM, dia pun dah pandai lah sikit. Dia pun minta lah lebih sikit. Saya nak requirement clash free ya. Dari situ dia mula. So client also educate the consultants and vice versa, dua-dua sekali. So element of cost memang akan ada. Tapi apa benda yang tak naik sekarang ni harga? Nasi lemak saya pun dah naik harga sikit. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Fian. So pengalaman JKS ni bila embark on the journey nak buat transformasi itu, dekat mana yang priority of investment tu diletakkan terlebih dahulu? Ya, kita tahu tentang kebimbangan kontraktor sebab bila masa peringkat awal tu kita sebut BIM, benda ini membimbangkan. Ya, BIM sebab kena beli software, hardware, ada kena pergi hantar staff pergi latihan. Tapi itulah kita fikirkan tentang perkara ni. Kena ingat JKR. Jangan kamu risau bang. Kita ada solusi, kita ada solution. Okey, di mana sekarang ni untuk setiap projek BIM memang kita allocate budget untuk pembelian software dan hardware untuk kegunaan kontraktor dan wakil SO di tapak. So memang dah ada bajet tu dah diperuntukkan. So memang tak ada isu kata bila buat projek BIM kena invest lebih. Tidak, kerana kita telah masukkan dalam keperluan kontrak. So benda tu berbayar. Tetapi untuk menjalani latihan tu nak tak nak memang kena pergilah. Dan saya rasa CIDB ada menawarkan program latihan
yang affordable lah, affordable, di mana dia boleh mempelajari konsep pelaksanaan BIM dengan menggunakan perisian Autodesk lah buat masa ni. Itu antara satu platform yang anda semua boleh pelajari, ya, yang seperti mana ditawarkan di CIDB. Dan untuk belajar dengan lebih lanjut, memang kena belajar daripada pengalaman lah. Itu memang kena ada lah. Jangan expect kalau pergi kursus 3 hari, esok boleh buat projek BIM. Dia kena belajar sendiri jugalah. And then kalau sekarang ni pun, kalau tengok dalam YouTube, banyak video tentang belajar BIM ni. Kita boleh belajar sendirilah, kena self learning. Itu pada pendapat saya lah. Saya tengok daripada dua aspek. Satu, life cycle asset tu sendiri. Soalan tu maybe looking at one phase of the life cycle of asset, which is at the initiation bila nak implement tu. Then of course, initial cost tu tend to be high. Tetapi kalau tengok the whole life cycle asset, imagine the very building database tu, you gunakan the whole lifespan of the building tu sendiri untuk buat maintenance, buat rehabilitation, even reconstruct juga the building. Ya, tu dari kat situ, bila tengok kat situ, the money that you spend merely about 1% or 2% from the total project value is nothing. The value is tremendously beneficial kepada whoever invest on that. Yang keduanya dari segi the element of construction bila kita buat projek, time, cost, quality dan safety. Speed is profit. The sooner you execute, you boleh reduce your overhead dan sebagainya. Kedua dari segi cost, any wastages that you manage to identify, any rework that you can actually address right on the onset, there's a lot of cost saving. The problem is sometimes bila buat BIM ni, kita tak reset balik baseline kita. Dari segi time dan juga cost. That's why kita tak nampak the benefit tu walaupun kita implement BIM. Jadi that one we have to look at the implementation of BIM in details lah. And third thing, the expectation of customer is high. So kalau kita boleh metaphor construction kena tukar. Kita kena nampak, kalau kita tengok how bank benefit tremendously daripada digitalization. Kalau kita tengok manufacturing benefit tremendously dengan IR 4.0. Then I think construction kena tukar metaphor that kita ni macam umpama manufacturing atau factory. Daripada nothing to something. Bila kita ada tu dan kita only looking at the process improvement, menggunakan BIM sebagai tools lah, as enabler pada kita untuk achieve that. Dan kita boleh reduce, boleh enhance the expectation of the customer tu sendiri. And definitely they go back to your sustainability in your business sendiri. Last but not least, imagine on safety. Kalau BIM dalam experience TMB, kita build safety into the design. Jadi bila kita execute tu sendiri, kita dapat reduce a lot of risk through kita punya Hyrax sendiri. Jadi kalau kita tengok daripada asset life cycle dan dari segi key success factor of project tu sendiri, yang mahal sangat tu is relative. Sebenarnya kita looking at value, not cost. The value is, you can say 1,000 times better, more than the cost that you put in the investment. That's my perspective. Okay, terima kasih Tuan Halim. So, saya rasa masih ada soalan lagi ya? So, kalau tak ada soalan, okay. Okay, yang ini berkaitan dengan ESG yang banyak diperkatakan sekarang ni. So, bagaimana TMB melihat pelaksanaan pendidikan bagi menyokong pelaksanaan ESG itu sendirilah? Ini soalan daripada my fellow colleague. Yeah, I mean, certainly macam saya kata tadi, ESG is the overarching team di TNB to support that. Kalau kita tengok, it's not just a team, tetapi it means business. Kalau tengok TNB punya market capitalization has dropped tremendously daripada 88 billion to just 55 billion. All in all because of ESG. The investor is looking at whether TNB embark on ESG before they put their money in. So kalau tengok kita punya drive sekarang, kita decarbonize power plant, kita increase a lot RE portfolio dalam energy portfolio TNB, dan baru kita nampak market capitalization tu naik. Now that one is on ESG.
bila kita bercerita pasal RE, decarbonization dan sebagainya, or even energy management, kita rely so much on digital information. Dalam hal ni, to enable kita to actually gather that blockchain of data for kita to do data analytics dan sebagainya, dan kita perlu embark on digitalization. Bukan hanya dari segi equipment, even dari segi execution itu sendiri. Ya, kalau untuk platinum project TNB tu, we have to achieve 10,000 CO2 equivalent per year. Maknanya that is kind of saving of carbon yang kita kena achieve for platinum GBI rated. Yang itu we cannot achieve just merely the conventional way. We have to do the new way of doing things. Dari segi kita manage the energy, equipment tu must be energy efficient, kita ada sensor so that kita boleh monitor real time of energy consumption or carbon emission or carbon footprint dan sebagainya. So kalau you tanya saya, digitalization of dalam TNB ni penyumbang terbesar kepada objektif ESG TNB. So the core technology is there lah. Yeah, it is actually a core operation of TNB now, digitalization. Okay. So saya rasa last question lah ni untuk kepada semua panel for myself sendiri. So your wish list to happen between 2023 hingga 2025, 2 minit setiap seorang untuk jawab, dan kita close the session lah. Okay, kita boleh start dengan Sufian dulu. Wish list saya. Sebenarnya untuk BIM berjaya, dia perlukan sokongan semua orang. So not only government aja push for it to happen, there has to be everyone in the industry that wants to make it happen. And this is with the realization yang kita nak improve diri kita. Kita nak improve diri kita, kita tak nak duduk dengan dalam comfort zone yang dulu, but we want to raise the standard of building in Malaysia. So I think if that's the aim, kita dah looking beyond building for sufficiency. We are looking towards building for efficiency and making our buildings of higher value. So I think pertama, wish list saya harap semua players will be on board. Memang dia is a steep learning curve, tapi dia ada light at the end of the tunnel. Tapi kena, macam orang kata, yang paling penting grit lah. Grit tu kena ada untuk push it through. I think second, my wish list is kita kena become bila sebut high value nation tu, bukan lagi pada gaji je besar. So maksudnya projek-projek kita pun is of high value. So gone are the days of mega projects. So bukanlah kita terpaksa tunggu kena ada another Putrajaya baru kita boleh flourish building industry kita. Tapi the scale of the projects may be smaller, but the value is higher. So when the value is higher, that is when innovation happens. And when innovation happens, that is when the use of BIM becomes almost mandatory, and goes without saying, diperlukan sangat-sangat. So we should be moving towards high value projects. High value projects dari setiap aspek. Sekolah-sekolah kita kena design better, our infrastructure is no longer just doesn't have these design features yang globally accepted, but our projects can be up there with any project in any developed country. So I think that is my wish list. Okay, pada pihak JICAR, especially next coming project yang terpaksa di tender ni. Okay, kita tengok pelbagai evolusi dalam industri lain lah. Kalau kita tengok telefon,
Telefon dulu, ya telefon rumah lah kan. Public phone pun sekarang agak susah kita nak jumpa. Sekarang ni semua dah ke arah smartphone. Saya rasa kalau tak ada smartphone tu macam tak lengkap ya, kehidupan kita ni kan. So itu ada evolusi telefon. Begitu juga dengan evolusi kad pengenalan. Kalau dulu kad pengenalan kita, kalau ingat dulu warna biru yang tebal tu kan, besar tu kan, just kad lah, tak ada info. Tapi tengok kad pengenalan kita sekarang ni, ada chip. Pergi JPN, pergi immigration, pergi JPJ, malah boleh jadi touch and go sekarang. Semua berkaitan dengan evolusi information. So itulah yang kita harapkan dalam industri pembinaan. Kita harapkan kita sama-sama dapat beri komitmen, kerjasama, teamwork untuk menghasilkan output akhir yang mengandungi pelbagai information untuk digunakan masa fasa FM. Dia BIM ni kalau tiada kerjasama daripada semua pihak memang tak akan berjaya lah. Kalau model BIM tu terhenti setakat mereka bentuk dan tidak dapat disambung oleh kontraktor, maka akan gagal lah kita punya sasaran ya, untuk melengkapkan model bagi tujuan FM. Itu sajalah harapan saya lah, perlu ada kerjasama dan sokongan daripada anda semua. Okay, terima kasih. Okay, bagi saya, I think first of all is the blockchain of construction. Kalau kita tengok, kita ni have massive data yang can benefit everyone. Imagine kalau kita buat procurement, we have this blockchain of data that we can be shared with everyone. Imagine kita ada library of drawings, library of BIM elements that can be shared with everyone. That we can bring the whole cost of doing BIM because of the economic of scale. So saya rasa we should capitalize on the huge data that massively gathered and stored within the construction industry, if that can be established. That's one. Second, dari segi, again, when it comes to money, there must be a push and pull factor kepada industri to adopt digitalization. Perhaps the government or even dari segi insentif, macam tadi saya dengar Matrix provide grant untuk kita procure teknologi dan sebagainya. Perhaps in order to drive the Malaysian Digital Plan, I think more grant must be provided to the industry. Therefore, that will spike the interest or even the eagerness for the industry to procure technologies, because technology is not cheap. Yeah. Last but not least, saya rasa we need infra. Kalau tadi one of the speakers struggling to play the video or play his software because of kita merely at 4G level. So I think we do hope that the squabbles on the 5G punya agreement can be resolved as soon as possible. Just imagine if you can roll out the whole 5G that can facilitate digitalization. We can now, with that 5G, we can start talking about autonomous construction. We can talk about robotic activity in the construction dan sebagainya. The 5G will open up a much disruptive technologies. Kalau dulu kita start manual, digital, dan kita talking about, from manual, analog dan digital, now I think we can talk about artificial intelligence in a big way, and that is possible. So those are my wish lists that I hope that Malaysia can facilitate and in promoting digitalization in the construction industry. Thank you. Okay, so we come to the end of the session. Terima kasih Tuan Halil, Tuan Rizwan dan juga Tuan Sufian atas insightful discussion berkaitan dengan topik kita pada hari ini. So as far as, kalau saya boleh wrap up balik, as far as pada peringkat orang yang create the demand, create the project, they are ready. JKR dah ready dengan ekosistem, dengan project requirement, pihak TMB pun dah ready dengan semua ekosistem dan juga requirement semua sekali itu. Tinggal lagi adalah pada peringkat kontraktor sendiri, yang mana saya belum dapat apa-apa maklumat, kita ada wakil kontraktor kat sini. But either way, you guys have to be ready. Because tengok balik pada keadaan demand daripada pihak dua-dua wakil klien, kita dah nampak dia bukan lagi macam konvensional pembinaan seperti dulu. Siap, run, belah, tak ada. Sekarang ni dia start to chasing pula SBIT drawing. LOD 500 itu merujuk pada SBIT model lah. SBIT model yang tepat untuk di carry the next process. So dalam konteks ini, kita dah melihat semua expectation. Persoalan are we ready or not,
bukan lagi soalan yang patut ditimbulkan lah. Soalan yang perlu dilontarkan sekarang ialah we have to be ready to fit the client punya direction, client punya demand so that we can still survive in the market that very competitive these days. Top up lagi dengan semua cabaran-cabaran post-COVID itulah. So with that saya akhiri sesi kita pada pagi ini dengan ucapan terima kasih kepada warga Sabah dan juga partisipan yang hadir di online. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penerator forum Profesor Madya Dr. Ahmad Tarmizi Harun dan para panel yang terlibat dalam sesi forum interaktif itu tadi. Semoga segala yang dibincangkan dan diutarakan dapat memberi manfaat kepada para hadirin yang mengikuti seminar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, anda diingatkan sekali lagi untuk mengisi borang maklum balas program. Bagi peserta yang berada di dewan ini, anda diminta untuk mengimbas kod QR yang telah disediakan di skrin hadapan dewan. Bagi peserta yang berada di atas talian, anda diminta untuk menyemak pautan yang disediakan di ruangan chat. Sijil akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi borang maklum balas program. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sijil penyertaan bagi seminar pada hari ini akan diberikan melalui email yang telah didaftarkan. Edaran sijil penyertaan akan bermula dalam tempoh 14 hari dari tarikh hari ini. Mohon semua hadirin untuk sentiasa menyemak email masing-masing. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi forum tadi, maka tamatlah sudah program kita pada hari ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir secara fizikal maupun yang secara atas talian. Tidak lupa juga kepada panel-panel penceramah dan urus setiap program di atas usaha yang berterusan. Saya bagi pihak CIDB Malaysia memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan pada hari ini. Saya akhiri seminar hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan jumpa lagi. Terima kasih.